Baik, kembali dalam Buletin Awal ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesyorkan supaya satu akta digubal di Parlimen bagi mewajibkan anggota pentadbiran, ahli Parlimen dan Dewan Negara mengisytiharkan harta masing-masing. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM, Datuk Seri Syamsun Baharin Muhammad Jamil berkata, ini kerana sehingga kini tiada sebarang hukuman jelas boleh diambil terhadap mereka yang tidak berbuat demikian. Jadi mengulas selanjut berhubung dengan kenyataan dan juga perkara ini, bersedia menerusi Skype Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, melihat kepada reaksi syur SPRM untuk gubal akta wajibkan anggota pentadbiran, ahli Parlimen dan Dewan Negara isytiharkan harta. Menurut Datuk, bagaimana melihat kepada kenyataan dan juga syur ini? Ini adalah satu cadangan yang baik. Saya rasa perkara ini bukan baru, telah lama dicadangkan, cuma tidak ada sambutan. Yang kedua, ia merupakan satu untuk kebaikan kerajaan lah. Jika sekiranya ada undang-undang ini, maka sudah tentu rakyat merasa selesa dan mengetahui bahawa kerajaan betul-betul ingin mencegah rasuah dan salah guna kuasa. Sebab melalui tanpa kita isytihar harta ni, maka banyak cakap-cakap belakang yang boleh merosakkan imej kita. Satu lagi, saya rasa akta ini merupakan satu senjata yang kuat kalau ikut Transparansi International untuk kita mencegahkan daripada salah guna kuasa dan rasuah. Selain daripada itu, ia merupakan satu yang baik untuk ahli-ahli parlimen dan juga mana-mana ahli politik yang berkaitan, iaitu menunjukkan bahawa kita menjalankan tugas dengan baik dan juga apa saja pendapatan yang kita dapat itu adalah secara halal. Dan ini merupakan satu perkara yang amat baik. Dan juga Datuk, ia mungkin populis dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat, tetapi kita nak melihat kepada pelaksanaannya, penerimaan mereka yang terlibat. Pandangan Datuk bagaimana untuk strategi mekanisme pelaksanaannya perlu dilakukan? Saya rasa perkara sedemikian patut kedua-dua belah parti politik, sama ada pembangkang ataupun parti pemerintah, hendaklah menerima dan juga meluluskan undang-undang ini di Parlimen. Yang kedua, hendaklah kita mengetahui bahawa kalau ikut pada kajian Gender Corruption Barometer 2014, di antara institusi yang paling rasuah sekali adalah institusi politik. Dan kajian yang dibuat sekali lagi oleh GCB, sekali lagi 2020, kita dapati bahawa ahli Parlimen merupakan yang paling rasuah sekali di antara institusi yang dibuat kajian. Jadi ini sudah tentu sudah sampai masanya untuk ahli-ahli politik, terutama sekali di Malaysia, hendaklah melaksanakan undang ini. Yang pertama yang paling mustahak ialah kita hendaklah juga melibatkan bukan saja ahli parlimen, kita juga hendaklah melibat juga ADUN dan jika boleh ahli-ahli syarikat, ahli-ahli lembaga syarikat kerajaan, kerana mereka juga kita dapati banyak penyelewengan dan juga salah guna kuasa dilakukan. Selain daripada itu, pada kali pertama yang patut isytihar ialah apabila mereka memegang jawatan, dan mungkin setahun atau 2 tahun sekali kita isytihar sekali lagi, dan akhir sekali apabila kita tamat perkhidmatan. Jadi itu boleh dibuat oleh SPRM. Dan satu lagi ialah sudah tentu SPRM akan mengadakan seperti asset profiling setiap daripada ahli parlimen, ADUN dan sebagainya, dan juga kepada keluarga dan sebagainya, kerana perkara sedemikian dilakukan oleh banyak negara. Dan juga langkah ini pastinya akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Tapi setakat ini, apa yang kita boleh pelajari, Datuk, yang Malaysia boleh pelajari dari negara-negara yang telah melaksanakan undang-undang berkenaan? Kalau kita lihat, itu kalau ikut kepada Bank Dunia, ia menyatakan bahawa di seluruh dunia ini lebih kurang 70% telah melaksanakan Declaration of Asset. Dan kalau kita mengikut OECD, iaitu antara agensi di bawah United Nations juga menyatakan bahawa 97% kini, iaitu negara-negara yang membangun dan juga sedang membangun, telah melakukan deklarasi asset ini demi untuk kepentingan negara. Itu begitu juga kita dapati bahawa
di negeri Thai pun mereka juga mempunyai undang-undang ini yang mana jika sekiranya kita tak declare aset tu dan apabila didapati bersalah kita boleh dipenjara selama 6 bulan. Begitu juga di South Korea, di Filipina dan sebagainya. Kebanyakan daripada negara-negara telah pun ada undang-undang ini yang mana kita patut juga ikuti sebab ini akan menunjukkan bahawa untuk memberi kepercayaan kepada rakyat dan kita masuk politik bukan hendak menjadi kaya, masuk politik bukan untuk merebut kekayaan tetapi masuk politik adalah untuk kita berkhidmat untuk rakyat dan juga tak salah jika sebenarnya kita mempunyai wang dengan cara halal kita declare. Dan ini akan memberi keyakinan kepada rakyat bahawa apa salahnya orang kaya masuk politik tetapi kita boleh tahu bahawa mereka ini telah pun kaya dan declare aset itu dan ini tidak akan menjadi masalah tetapi sudah tentu kebanyakan daripada mereka ni apabila mempunyai kuasa mungkin mereka akan menyalahguna kuasa tapi kita juga hendaklah seperti saya nyatakan tadi pada peringkat akhirnya sesiapa juga yang tak buat perkhidmatan ini hendaklah sekali lagi declare kepada SPRM supaya di SPRM boleh melihat sama ada semasa mereka memegang jawatan itu, mereka mempunyai kuasa itu, adakah mereka menyalahguna kuasa dan kekayaan mereka itu didapati melalui jalan-jalan tak halal. Datuk, akhir sekali, setakat ini seramai 97 anggota pentadbiran, 198 ahli parlimen dan 39 ahli Dewan Negara telah mengisytiharkan harta masing-masing. Manakala bakinya 22 ahli parlimen dan 26 ahli Dewan Negara belum berbuat demikian. Adakah Datuk melihat kepada perkara ini perlu dilaksanakan dan dipersetujui secepat mungkin sebelum PRU ke-15? Ya, sepatutnya. Tapi kita kena ingat bahawa mereka isytihar ini tidak ada undang-undang. Ia hanya diluluskan oleh Parlimen iaitu di bawah Code of Ethics saja. Iaitu mereka hendaklah declare mengisytihar akta. Dan juga SPRM merupakan pihak yang menjaga amanah untuk ahli-ahli Parlimen yang declare aset. Jadi sudah tentu adalah lebih baik jika sekiranya walaupun undang-undang kita belum ada lagi tapi yang 22 orang tu patutlah declarekan aset supaya sekurang-kurangnya ia dipaparkan oleh SPRM di dalam website supaya rakyat dapat melihat. Tetapi janganlah kita hingga cuba declare ataupun mengisytiharkan harta secara yang tak logik. Kerana kadang-kadang kita sudah berkhidmat dalam bidang politik setelah jadi menteri, takkan kita hanya kita declare 20 juta, 30 juta. Sedangkan rumah di Damansara Heights, di Bangsa, satu rumah di antara 5 juta hingga 20 juta, ada 30 juta. Jadi perkara sedemikian hendaklah kita pastikan bahawa kita betul-betul isytihar harta dengan rela hati dan jika sekiranya kita kaya, isteri kita orang kaya dan kita merupakan daripada keturunan orang kaya, tak salah untuk kita declare supaya rakyat tahu bahawa kita memang mempunyai wang dengan cara halal dan ini akan memberi keyakinan kepada rakyat dan juga rakyat sudah tentu akan memberi undi kepada orang-orang yang mempunyai integriti, jujur dan sentiasa untuk berkhidmat untuk rakyat tetapi bukan kepentingan sendiri.